Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey, hari ini Cikgu Azli akan mengajar dalam bab 7, bab udara. Okey. Dalam bab 7 ni dia terdapat 3 subtopik, iaitu yang pertama yang Cikgu akan sentuh dalam video kali ini ialah subtopik 7.1, komposisi udara. Okey. Komposisi udara. Okey. Maksud komposisi. Okey. Maksudnya komposisi ni dia lebih kepada apa yang terkandung di dalam udara. Okey, udara ialah campuran. Okey. Bab 6. Kita dah belajar dalam bab 6 berkenaan dengan campuran dan juga sebatian. Okey. Kamu ingat balik, rujuk balik video-video cikgu, penerangan cikgu berkaitan dengan campuran. Okey. Udara ni adalah campuran. Okey. Iaitu di dalam udara terdapat beberapa jenis gas. Okey. Iaitu yang paling banyak nitrogen 78%, diikuti oleh oksigen 21%. Yang ketiga, okey, karbon dioksida 0.03% dan gas-gas nadir sebanyak 0.97%. Okey. Dan gas nadir ni, di dalam gas-gas nadir ni terdiri daripada seperti gas helium, gas argon, gas neon, gas xenon dan juga krypton. Okey. Jadi peratusan yang 4 ni, nitrogen 78%, oksigen 21%, karbon dioksida 0.03%, gas-gas nadir 0.97%. Okey, wajib untuk kamu ingat dan hafal. Okey, benda ini penting. Okey. Poin yang kedua. Komponen-komponen lain yang terdapat dalam udara ialah mikroorganisma, wap air dan habuk. Okey. Kita rujuk kepada mikroorganisma tu. Okey, seperti mana yang kita sedang hadapi sekarang. Okey, virus COVID-19. Okey, virus COVID ni adalah salah satu daripada adalah sejenis mikroorganisma. Virus ni benda hidup dan dia di bawah kategori mikroorganisma, maksudnya benda hidup yang amat kecil, tak boleh nampak dengan mata kasar. Jadi sebab itulah kita disarankan oleh kerajaan untuk memakai pelitup separuh muka untuk mengelakkan daripada virus tersebut, okey, masuk ke dalam rongga hidung dan juga mulut kita. Okey. Jadi pelitup separuh muka itu adalah sebagai pelindung. Okey. Orang kata apa? Macam pagar yang tak dapat ditembusi. Okey. Tetapi perlu diingat, pelitup separuh muka tu masih lagi mempunyai kekurangan disebabkan dia masih lagi mempunyai ruang-ruang di antara pelitup tu dengan muka kita. Okey, jadi sebab itulah kita di samping memakai pelitup muka bukan bermakna kita boleh senang lenang untuk duduk rapat-rapat. Sebab tu saranan kerajaan pakai pelitup separuh muka dan jaga penjarakan. Okey. Tak nak cakap banyak-banyak tentang tu, kamu boleh tengok dalam TV. Okey. Kuantiti komponen-komponen ini adalah kecil dan sering berubah bergantung kepada masa dan juga tempat. Okey. Maksudnya kuantiti mikroorganisma, wap air dan juga habuk ni, kuantiti dia tak sama untuk setiap tempat. Dia bergantung kepada masa dan juga tempat. Dia berubah-ubah. Okey, contohnya macam komponen wap air. Okey, wap air ni kuantiti dia tak sama di tempat, contohnya di Ipoh dengan di Cameron Highland. Okey, kuantiti wap air di Cameron Highland adalah lebih tinggi berbanding dengan kuantiti wap air di Ipoh. Okey, itu contoh. Manakala habuk pula, kuantitinya berbeza di antara kawasan pembinaan dengan kawasan hutan. Okey, di kawasan pembinaan kuantiti habuk tinggi.
Manakala di kawasan hutan kuantiti habuk rendah. Okey, itu yang dimaksudkan dengan ayat tu Okey, sebagai contoh, poin yang ketiga sebagai contoh, wap air di kawasan hutan atau selepas hujan adalah lebih banyak berbanding dengan hari panas di kawasan gurun. Okey, itu penerangan dia. Okey, carta pi ni. Okey, carta pi ni kamu harus ingat, kamu harus melukisnya. Okey, bila kamu lukis, kamu akan lebih ingat. Lukis, tulis, lihat, baca, hafal. Okey, semua itu akan lebih memantapkan lagi kamu punya pemahaman dan ingatan kamu. Okey, jadi sebagaimana yang cikgu sebut awal tadi, okey, 78% ataupun bahagian yang terbesar dalam udara, okey, dalam campuran udara ialah nitrogen. Diikuti oleh oksigen sebanyak 21%, karbon dioksida 0.03%, gas nadir dan bahan-bahan lain 0.97%. Gas nadir apa, bahan-bahan lain tu apa, ada dalam slide yang sebelum ni cikgu dah terang Okey. Ingat, carta pi ni perlu kamu fahami, ingat. Okey? Itu yang cikgu cakap. Benda ni penting. Okey. Seperti mana yang cikgu dah cakap sebelum ini. Okey? Yang mana udara ni adalah campuran. Okey? Jadi ini adalah sebagai contoh. Okey? Kaedah untuk mengasingkan campuran. Okey? Yang salah satunya melalui penyulingan berperingkat. Okey, ini contoh untuk yang selalunya dilakukan untuk mengasingkan cecair dengan cecair. Tapi masih lagi campuran yang mana cecair dan cecair itu mempunyai takat didih yang berbeza-beza. Okey, jadi penerangan dia, penyulingan berperingkat merupakan proses mengasingkan campuran kepada pecahan yang berlainan berdasarkan takat didih melalui pendidihan dan kondensasi semula. Cikgu nak tanya kamu, di manakah yang berlakunya proses pendidihan? Okey, proses pendidihan berlaku di dalam kelalang dasar bulat. Okey, yang mana kelalang dasar bulat ni akan mengandungi campuran cecair tersebut. Okey, contohnya dua cecair, alkohol dengan air. Dalam kelalang dasar bulat ni lah proses pendidihan berlaku. Seterusnya, cecair tersebut akan bertukar menjadi gas dan naik. Di mana pula berlakunya proses kondensasi? Berlaku proses kondensasi pada kondenser Liebig. Yang berlabel nombor 5. Dalam gambar rajah ni lebih jelas tentang bagaimana air masuk dan air keluar. Dalam contoh ni, okey, kondenser Liebig ni tak betul sikit. Patutnya air masuk tu dah betul di bawah. Tapi arah aliran air tu, point masuk tu di bawah, bukan kat yang nombor 6 tu, silap kat bawah. Okey, tapi kamu nampak yang berwarna biru tu adalah air. Air tersebut tidak akan masuk dalam lorong yang tengah. Kerana lorong yang tengah tu akan dilalui oleh wap ataupun gas. Gas yang terhasil daripada proses pendidihan dalam kelalang dasar bulat. Okey, apabila dia lalu dekat kawasan nombor 5, dia akan disejukkan oleh air yang masuk melalui nombor 6 dan keluar melalui nombor 7. Di situlah berlakunya proses kondensasi, iaitu perubahan daripada gas menjadi cecair semula dan menitik masuk ke dalam nombor 8. Okey, itu dia. Okey, kepentingan gas dalam kehidupan harian. Okey, kepentingan gas dalam kehidupan harian. Okey. Yang pertama, kita tengok kepentingan gas oksigen dalam kehidupan seharian. Oksigen diperlukan untuk proses pernafasan. Oksigen juga diperlukan untuk pembakaran enjin roket pada altitud yang tinggi. Roket nak dihantar ke bulan. Okey, kita mengetahui apabila melepasi lapisan ozon, tiada lagi oksigen. Oleh itu, tangki yang mengandungi oksigen amat diperlukan oleh roket tersebut
kerana untuk proses pembakaran. Selain daripada itu, oksigen juga digunakan untuk proses kimpalan dan pemotongan logam dalam industri. Patri tu. Dalam bahasa lain, dalam bahasa kampung kita, patri, welding. Welding gas. Bukan welding elektrik lah. Welding gas. Welding elektrik pun sama. Dia ada tangki oksigen. Ini lebih kepada pengalaman hidup. Okey. Dan yang keempat, oksigen diperlukan untuk penyediaan pelbagai sebatian. Sebagaimana dalam bab 6. Kita dah belajar di mana kebanyakan tindak balas akan berlaku. Yang berlaku melibatkan gas oksigen. Okey, next. Karbon dioksida. Gas karbon dioksida. Apakah kepentingannya dalam kehidupan harian kita? Okey, gas karbon dioksida diperlukan untuk proses fotosintesis. Cikgu harap kamu boleh rujuk balik di mana? Ketika bila? Okey, bagaimana? Gas karbon dioksida ni diperlukan untuk proses fotosintesis. Apa kaitan proses fotosintesis dengan kehidupan kita? Itu semua kamu kena fikirkan balik. Cikgu dah terangkan dulu. Seterusnya, gas karbon dioksida diperlukan untuk proses pembuatan minuman berkarbonat. Dalam minuman berkarbonat, dimasukkan gas karbon dioksida. Seterusnya, gas karbon dioksida diperlukan untuk diisi dalam alat pemadam api. Sebab apa? Gas karbon dioksida ni tidak membantu pembakaran. Apabila ada pembakaran, ada kebakaran, kita sembuh gas karbon dioksida, kebakaran tersebut akan berhenti. Selain daripada itu, gas karbon dioksida juga diperlukan untuk kitar karbon. Okey? Seterusnya, gas nitrogen. Gas yang paling banyak kuantitinya dalam udara. Okey, gas nitrogen ni diperlukan untuk penghasilan asid nitrik dan juga amonia. Okey? Ni lebih kepada penghasilan baja. Kita memerlukan dia. Sebab apa? Kita nak menanam pokok, perlukan baja. Dan gas nitrogen ni juga diperlukan oleh tumbuh-tumbuhan. Okey? Seterusnya, gas nitrogen juga diperlukan untuk kitar nitrogen. Yang ketiga, gas nitrogen cecair digunakan sebagai ejen penyejuk. Cikgu pernah pergi ke kilang, membuat ice cube. Yang mana proses penghasilan ice cube tidak mengambil masa yang lama. Tidak sama macam kita membuat ais dalam peti ais kita tu. Kalau kita membuat ais dalam peti ais, kita masukkan air dalam acuan, masukkan dalam tempat beku dalam peti ais kita tu. Selepas 5 minit, kita buka balik, kita tengok air tu masih lagi dalam keadaan cecair. Dia mengambil masa yang lama. Mungkin 3-4 jam ataupun semalaman, bergantung kepada peti ais. Tetapi di kilang membuat ice cube tersebut, cikgu dapati proses membekukan air tidak mengambil masa yang lama. Mungkin dalam masa 3 minit, cepat. Air masuk, tiba-tiba dah keluar sebagai ais. Jadi, kilang tersebut menggunakan nitrogen cecair untuk menyejukkan ais. Menyejukkan air sehingga dia boleh menjadi ais dengan kadar yang cepat. Okey. Gas nadir. Gas nadir ni terdiri daripada beberapa jenis gas. Antaranya gas helium. Okey, gas helium. Ini. Selalu kita guna gas helium apabila tibanya selamat hari jadi. Selamat hari jadi. Bila? Dalam kek? Bukan. Gas helium diletakkan di dalam belon. Cikgu saya pun boleh tiup belon. Tapi belon yang kamu tiup tu, tak boleh terbang. Sebaliknya, kalau belon yang nak boleh terbang tu diisi dengan gas helium, disebabkan ketumpatan gas helium ni lebih rendah berbanding ketumpatan gas-gas lain. Sebab tu dia berada di atas, dia boleh terbang. Gas helium ni boleh digunakan untuk mengisi belon udara dan juga belon kaji cuaca. Ini zaman dululah, belon kaji cuaca. Dia lepaskan belon,
diisi dengan diikat dengan alat mereka, dilepaskan ke udara. Tapi sekarang ni kita nak kaji cuaca, dah tak pakai belon-belon ni dah. Kita pakai satelit. Okey. Seterusnya, gas neon digunakan dalam lampu iklan. Lampu yang berwarna-warni tu. Cikgu, saya pun ada lampu warna-warni. Itu lain. Itu lampu tu dibalut dengan plastik berwarna. Ini bukan. Lampu tu sendiri berwarna-warni. Selalunya warna merah. Okey, dalam tu diisi dengan gas neon. Seterusnya, gas argon. Ini baru ada dalam mentol. Okey, sebab itulah gas mentol ni kalau dia pecah, dia akan menghasilkan letupan. Sebab apa? Dalam tu terdapat gas. Okey, gas apa? Gas argon. Okey, seterusnya kita pergi kepada kitar karbon. Kitar. Okey, kitar ni bermaksud ada pusingan. Okey, sama macam sekolah rendah kamu belajar kitar hidup nyamuk, kitar hidup kupu-kupu. Ingat balik ya. Okey, kitar karbon. Maksud kitar karbon, kena ingat ni. Kitar karbon ialah kitar yang mengekalkan kandungan karbon dioksida dalam udara dengan mengambil karbon dioksida dari udara dan mengembalikannya semula ke udara secara berterusan. Maksudnya gas karbon dioksida diambil daripada udara, contohnya digunakan dalam tumbuh-tumbuhan untuk proses fotosintesis. Kemudian dia akan dikembalikan kembali ke dalam udara. Itu proses kitar tu. Ambil, lepaskan. Ambil, guna, lepaskan. Begitulah. Okey. Kitar karbon bermula dengan pengambilan gas karbon dioksida oleh tumbuhan hijau melalui proses fotosintesis. Okey. Haiwan yang memakan tumbuhan memperoleh unsur-unsur karbon daripadanya. Apabila tumbuhan dan haiwan itu mati, tumbuh-tumbuhan dan haiwan akan mereput. Pereputan yang dilakukan oleh bakteria dan kulat dalam tanah membebaskan karbon dioksida. Pembakaran bahan api fosil yang mengandungi karbon seperti arang batu dan petroleum juga membebaskan karbon dioksida. Semasa respirasi, kesemua tumbuh-tumbuhan dan juga haiwan serta manusia juga membebaskan karbon dioksida. Jadi, proses-proses seperti pereputan, pembakaran dan respirasi diseimbangkan oleh fotosintesis. Maksudnya, tak apa, kita tengok sini. Okey, sebelum pergi slide yang seterusnya, maksudnya proses yang mengambil gas karbon dioksida daripada udara adalah proses fotosintesis. Kemudian proses yang membebaskan karbon dioksida kepada udara kembali adalah proses pereputan, proses pembakaran dan juga proses respirasi. Satu proses mengambil gas karbon dioksida. Cikgu ulang, satu proses mengambil gas karbon dioksida. Okey? 3 proses mengembalikan gas karbon dioksida, iaitu pereputan, pembakaran dan respirasi. Okey. Ini dia. Gambar raja ni kamu boleh rujuk dalam buku teks pun ada. Okey, yang mana kita boleh lihat. Okey. Anak panah berwarna biru mewakili proses yang menggunakan gas karbon dioksida yang terdapat dalam udara, iaitu proses fotosintesis. Yang berwarna merah, proses respirasi, proses pereputan, proses pembakaran bahan api adalah proses yang membebaskan gas karbon dioksida. Okey. Kesemua proses ini perlulah seimbang. Okey. Kalau tiada keseimbangan, okey, kandungan gas karbon dioksida tidak akan seimbang. Sama ada berlaku pengurangan ataupun berlaku lebihan gas karbon dioksida.
Dia lagi teruk kalau berlaku lebihan gas karbon dioksida. Contohnya, apabila tumbuh-tumbuhan hijau dipotong, ditebang, okey, manakala kilang kenderaan, okey, banyak, okey, kandungan gas karbon dioksida dalam udara akan meningkat. Okey, akan meningkat, tetapi tiada yang mengambilnya. Kerana apa? Pokok-pokok telah ditebang. Jadi bila pokok telah ditebang, tiada yang mengambilnya. Jadi kandungan gas karbon dioksida akan berlebihan di dalam udara. Seterusnya akan menyebabkan kesan rumah hijau. Okey? Adalah ni, cikgu dah fikir dah nak bagi tugasan apa kamu. Okey. Kitar yang kedua. Okey, kitar oksigen. Okey, maksud kitar oksigen. Kena ingat macam kitar karbon tadi, kena ingat maksud dia, kitar oksigen pun sama. Kitar oksigen ialah kitar yang melibatkan pengambilan oksigen daripada udara dan pengembalian oksigen semula ke udara secara berterusan. Ambil, lepas, ambil, lepas, ambil, bebas, ambil, bebas. Kena ingat maksud dia. Okey, oksigen yang diperlukan untuk proses respirasi, pengaratan, pembakaran dan pereputan diperoleh daripada hasil fotosintesis. Ingat semula persamaan bagi fotosintesis. Dalam fotosintesis, apakah bahan yang diperlukan? Bahan yang diperlukan adalah gas karbon dioksida dan juga air. Hasil daripada proses fotosintesis ialah glukosa, okey, dan juga gas karbon oksigen. Maaf cikgu. Hasil proses fotosintesis ialah glukosa dan juga gas oksigen. Gas oksigen tersebutlah yang akan dikembalikan kepada udara. Okey. Sebaliknya, proses yang memerlukan gas oksigen ialah seperti proses respirasi. Cikgu dah ajar dulu. Proses pengaratan, iaitu pengoksidaan. Proses pembakaran, oksigen diperlukan dalam pembakaran. Dan proses pereputan. Okey. Akibat daripada tindak balas. Okey. Akibat daripada oksigen ni diperlukan oleh mikroorganisma untuk mereputkan sesuatu bahan. Okey. Jadi proses yang menggunakan oksigen ialah respirasi, pengaratan, pembakaran dan perebutan. Proses yang menghasilkan oksigen ialah proses fotosintesis. Ini semua kena ingat. Okey, ini contoh kitar oksigen yang juga terdapat dalam buku teks. Anak panah yang diwakili oleh warna biru adalah merujuk kepada proses yang membebaskan kembali oksigen ke udara. Manakala anak panah yang diwakili oleh warna merah mewakili apa? Mewakili proses yang menggunakan oksigen. Okey. Proses yang membebaskan oksigen ialah fotosintesis. Yang menggunakan oksigen ialah respirasi, pembakaran, pengaratan dan juga pereputan. Okey, penting ingat Okey, langkah-langkah mengelakkan gangguan kepada kitar oksigen dan juga kitar karbon. Okey, kitar oksigen dan kitar karbon ni kalau terganggu dia akan mendatangkan kesan yang buruk. Okey, jadi apakah langkah-langkah untuk mengelakkan gangguan kepada kedua-dua kitar ini? Yang pertama, alam sekitar kita kian musnah akibat daripada aktiviti manusia seperti penebangan pokok dan penggunaan racun serangga dalam pertanian secara tidak terkawal. Keadaan ini menyebabkan peningkatan gas karbon dioksida dan mengganggu kitar-kitaran semula jadi, termasuklah kitar oksigen dan juga kitar karbon. Antara kesannya kepada kehidupan dan persekitaran ialah pemanasan global dan juga kesan rumah hijau. Jadi, langkah-langkah untuk mengelakkan gangguan kepada kitar oksigen dan juga kitar karbon. Yang pertama,
mencegah pembalakan haram. Yang kedua, mengelakkan penggunaan racun serangga yang berleluasa. Yang ketiga, tidak melakukan pembakaran hutan. Yang keempat, mengelakkan pembebasan asap kenderaan yang berlebihan. Okey, jadi itu sahaja untuk subtopik yang pertama 7.1. Nantikan video untuk subtopik yang kedua 7.2, pembakaran. Okey, sekian saja untuk video pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera.